Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad, adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan pada Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your love and care. Ya Allah, paringono rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad, salamini pun wonten ing keselamatan, salamini pun diwelasi Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad, adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya 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 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama jom mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah yang pertama kali. Kepada junjungan besar kita Nabi SAW. Seterusnya kita sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat baginda, pada keluarga baginda, pada para tabi'in, para alim ulama, pada guru-guru kita, pada ibu bapa kita, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kerana Allah bagi kita peluang lagi sekali untuk bertemu dalam satu majlis ilmu yang mana mudah-mudahan majlis pada malam ini memberi manfaat pada kita semua, terutamanya kepada bakal jemaah umrah yang akan insya-Allah mengerjakan umrah dalam masa yang terdekat insya-Allah kalau tidak ada apa-apa halangan. Baik. Ustaz Huzairi badal haji dan umrah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Puan Roziana Ana, waalaikumsalam. Puan Sauda Ibrahim, terima kasih. Waalaikumsalam puan. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian kerana hadir pada malam ini sambung untuk program kita nak baiki umrah. Jadi saya Sofi Kamaluddin, founder Umrah Sinar, dan insya-Allah malam ni tajuk kita best sikit. Saya suka tajuk ni. Tajuk tentang perkara sunat sebelum kita nak mengerjakan umrah. Ni perkara-perkara sunat. Sebelum nak umrah ada amalan dahulu, amalan yang perlu kita lakukan. Amalan-amalan sunat yang mana Nabi pernah buat dan Nabi ajar kita supaya kita follow apa yang Nabi buat. Kalau boleh kita nak buat apa yang Nabi buat kat sana. Kita tak nak tinggal walaupun sedikit pun. Walaupun satu amalan apa yang Nabi buat tak buat, kita tak nak tinggalkan. Kita nak buat. Ada juga ustaz kata bila tanya, boleh tak buat amalan sunat? Dia orang kata tak payahlah, benda tu pun sunat je. Jangan ikut ustaz macam tu. Walaupun sunat tapi pahala dia besar. Tuan-tuan, sunat walaupun sunat, pahala dia 100,000 kali ganda ganjaran yang kita dapat. Dekat Mekah. Bukan dekat kampung kita lain lah. Waalaikumsalam. Tuan Abdul Razak bin Sahid, terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bantu saya pada malam ni. Bantu saya untuk share video ni. Tekan button love, share video ni. Kalau boleh tag pada kawan-kawan. Ajak mereka sama-sama belajar. Kita dah nak masuk tengah-tengah dah ni. Dah masuk tengah-tengah. Hari ni, minggu ni insya-Allah kita belajar tentang sunat. Kalau ada masa kita akan masuk bab rukun. Kalau ada masa. Kalau tak ada masa, hari Khamis ni kita akan masuk bab rukun. Okey? Dan sebelum saya terlupa, saya suka ingatkan bahawa kita ada buat satu program ibadah korban. Kita buat dekat Mekah. Pada tahun ni kita kat Malaysia kan dah susah nak buat. Banyak SOP dia yang kita kena laksanakan, kena follow. Jadi saya dan juga Ustaz Huzairi daripada Jom Kembara Pulau Pinang, kita bersama-sama bekerjasama untuk buat satu program korban. Kita buat dekat Mekah. Tapi saya tak pergi. Kita pas pada orang sana uruskan. Jadi apa program kita buat? Kita nak buat korban kambing seekor. Korban kambing seekor, harga dia RM500. Ada orang tanya juga ke saya, dia kata, Ustaz, kenapa buat dekat Mekah? Mekah kan dah ramai orang buat kambing. Buatlah dekat Kemboja ke, dekat Syria ke, dekat mana-mana tempat. Saya kata bukan kita tak nak buat. Kita nak buat dekat tempat lain. Tetapi sebenarnya kita nak kerja pahala. Kita nak kejar pahala. Cuba kira pahala, berapa banyak pahala kita boleh dapat kalau kita buat amalan dekat Mekah. Kan pahala lagi banyak, 100,000 kali ganda ganjaran kita akan dapat. Bukan kita kata salah buat tempat lain, tak salah. Siapa nak buat tempat lain, nak buat kat negara lain, terpulang. Teruskan buat negara lain. Dia tak salah. Tetapi bagi anda yang nak kejar pahala lebih banyak, Mekah lah tempatnya. Tak ada negara lain. Kalau kita buat lebih banyak pahala berbandingkan negara Mekah. Jadi kita plan adalah tahun ni kita nak buat ibadah korban dekat Mekah dengan nilaian korban itu RM500 seekor kambing. Seekor kambing. Sekarang tak silap kita sudah ada dalam 20 ekor. Saya dimaklumkan oleh Ustaz Uzairi, kita sudah ada 20 ekor kambing. Alhamdulillah. Jadi bagi anda yang berminat, anda boleh komen dekat bawah ataupun anda boleh PM saya lah. PM saya di talian ada nombor telefon sini 010-780-2644. 010-780-2644. InsyaAllah ada apa-apa persoalan tentang bab korban, saya akan bantu. Dan mungkin ada antara anda yang nak tahu tentang nak belajar tentang ilmu korban. InsyaAllah saya akan cari satu masa kita akan buat satu tajuk bab ibadah korban. Sebab ramai yang orang salah buat dalam bab korban ni. Jadi insyaAllah kita akan bantu. Okey, baik. Semua dah sedia? Siapa yang bersama dengan saya? Alhamdulillah. Ajak ramai-ramai. Saya
Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama sekali, saya nak ucapkan penghargaan kepada yang pertama sekali, kepada penaja yang menaja kita punya tempat kursus hari ini, iaitu sahlun.com, saham luar negara. Bagi anda yang suka main saham, jangan main saham. Siapa yang main saham, dia akan rugi kalau dia main tanpa ilmu. Jadi anda kena ada ilmu dahulu, barulah anda cebur di dalam bidang saham. Jangan main saham, dah jatuh dinding, barulah anda nak pergi belajar. Dah masa tu dah berapa ribu anda rugi. Jadi anda boleh layari, cari dekat Facebook sahlun.com, anda boleh belajar bab saham. Terima kasih kepada pihak Sahlun kerana menaja tempat. Yang kedua, terima kasih juga kepada pihak Intisor kerana juga menaja kita punya rancangan pada hari ini. Rancangan ini adalah yang dikelola, dikendalikan oleh pihak Intisor, adalah artis nasyid. Lagu-lagu dia memang sedap. Tuan-tuan boleh buka YouTube, type Intisor, lagu-lagu Intisor sedap. Dan tuan-tuan jangan lupa follow Intisor, sebab Intisor ni selain dia buat nasyid, dia juga buat program-program agama, kuliah. Macam semalam dia ada buat program Fardu Ain dalam page dia. Buka, join, follow Facebook Intisor, follow Instagram dia. Banyak dia jemput artis-artis, ustaz-ustaz yang terkenal untuk bagi ilmu kepada orang yang like page dia. Okey? Terima kasih kepada pihak Intisor juga. Baik. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi bersama dengan kita pada malam ni. Saya percaya tuan-tuan join pada malam ni bukan kerana saya, tapi kerana tuan-tuan nak belajar. Tuan-tuan nak tahu tentang macam mana buat umrah. Tuan-tuan, saya percaya ada antara tuan-tuan bukan tak tahu. Tuan-tuan perempuan mungkin ada yang dah tahu tentang umrah ni. Dah banyak kali belajar, mungkin dah pernah pergi haji, pernah pergi umrah. Cuma tuan-tuan nak baiki umrah tuan-tuan. Mungkin ada yang terlepas pandang sebelum ni. Jadi malam ini kita, itu yang program kita ni, kita buat nak baiki umrah. Kita nak bantu orang yang first time pergi umrah ataupun orang yang dah pernah pergi umrah sebelum ni. Kita nak bantu baiki. Saya dalam kelas ni pun saya percaya ada juga guru saya Ustaz Huzairi Muhammad dari Jom Kembara Penang. Tuan-tuan pun boleh follow dia juga dalam page dia Jom Kembara Penang. Apa yang saya belajar selama ni adalah daripada dia juga. Dia adalah guru saya dalam bidang umrah. Ustaz Huzairi ataupun Jom Kembara Pulau Pinang. Anda boleh join Facebook dia. Okey, baik. Dah 12 minit. Okey, jom kita teruskan kelas kita pada malam ini. Alhamdulillah kita masuk tajuk pada hari ini adalah sunat-sunat sebelum mengerjakan umrah. Apakah sunat-sunat sebelum mengerjakan umrah? Ini penting tuan-tuan. Kalau ada ustaz kata benda ni sunat saja, tak payahlah kita buat. Tuan-tuan, sunat ni kena faham. Siapa buat dia rugi. Siapa terbalik pula minta maaf. Siapa tak buat dia rugi. Ada ustaz kata sunat ni hukum dia buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Hari ni kita tukar mindset kita pada hari ni. Hari ni kita tukar sunat hukum dia buat dapat pahala, tak buat rugi. Apa sebab? Sebab dia benda sunat, benda yang tambahan daripada pahala. Kena faham. Kita buat dapat pahala. Macam gitu juga kalau bab sembahyang. Sembahyang fardu hukum dia wajib, tapi kalau kita buat amalan sunat, contoh kita buat solat warawatib, ba'diyah, qobliyah. Sebenarnya apa kelebihan dia adalah menutup lompong-lompong dalam solat kita. Begitu juga dalam umrah kita. Sunat-sunat. Baik. Tuan-tuan jangan lupa catat, ambil pen, ambil kertas, catat apa yang saya nak beritahu pada malam ni. Yang pertama, apakah sunat sebelum mengerjakan umrah? Baik, katalah kita nak buat umrah ni. Kita daripada kampung nak pergi mengerjakan umrah besok. Besok nak pergi umrah ni. Bayangkan, kita nak bayangkan. Ataupun kita berada di Mekah, kita nak buat umrah. Ataupun kita berada di Madinah, kita dah nak gerak pergi ke Mekah, nak buat umrah yang pertama. Jadi apakah perkara yang perlu kita buat? Sunat kita lakukan adalah yang pertama kita kerat kuku. Bersihkan kuku kita, kaki kita ni bersihkan kuku. Tu hukum dia sunat. Dapat pahala. Ini dengan kuku bertarik panjang-panjang tu lah dia buat sembahyang. Tuan-tuan kena ingat bab wuduk. Saya nak cerita sedikit bab wuduk. Kalau kuku kita panjang, air tak masuk dalam celah kuku ni, tak sah wuduk kita. Bila wuduk tak sah, ibadah kita pun tak sah. Bayangkan, kita pernah jumpa juga satu jemaah kuku dia panjang. Panjang dan hitam. Boleh bayangkan tak macam mana cara dia ambil wuduk? Dia nak buat umrah ni. Dia nak buat umrah,
kuku dia panjang. Bila kuku panjang, air wudu tak masuk dalam celah kuku kita ni. Bila tak masuk, adakah wudu dia sah? Wudu dia tak sah. Bila tak sah, adakah umrah dia sah? Umrah dia tetap tidak sah. Sebab nak tawaf, dia kena wudu. Jadi dia bila dia tawaf tanpa wudu, umrah dia tak sah. Sebab tu hati-hati. Sunat mengeratkan kuku, bersihkan kuku. Ini kuku panjang sembahyang. Kita kan kalau sembahyang lebih-lebih lagi bila rokok, suka tengok kaki orang sebelah. Bila sembahyang berjemaah kan kat masjid, tengok. Malu. Bayangkan kalau orang sebelah tu Pak Syarab tengok kuku kita kan, malu. Bersihkanlah. Ini sebenarnya tuan-tuan bukannya bab nak buat umrah aje. Dalam kehidupan seharian kita pun gitu. Setiap masa kena bersihkan kuku. Kena sentiasa bersihkan kuku. Itu amalan sunat sebelum mengerja umrah. Yang pertama, bersihkan kuku, kaki dan tangan. Yang kedua adalah andam misai, mencukur bulu ketiak, bulu ari-ari dan bulu janggut. Bersihkan. Bersihkan. Saya kalau saya pergi umrah, jambang saya ni saya akan buang. Ataupun saya akan mesin. Saya akan mesin tapak satu. Sebab apa? Kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang kita ni janggut kita ni digugur sendiri. Bila gugur sendiri, dah jadi was-was pula. Ni kena dam ke tak kena dam? Ni kena, aku sengaja ke tak sengaja? Kan leceh, nak kena fikir. Satu kerja pula kena fikir. Sebab tu, nasihat saya, kalau anda nak pergi umrah ni, bagi cantik sikit. Jangan serabut sangat. Ada orang kata nak ikut sunnah. Janggut dia panjang. Betul, ikut sunnah. Tapi jangan serabai. Zuhud juga. Tapi zuhud dia Rasulullah kemas. Rasulullah cantik, handsome. Dia andam misai dia, janggut. Rasulullah andam janggut. Baik kemas. Kita nak ikut sunnah Rasulullah tapi tak kemas, sunnah apa namanya? Itu namanya sunnah apa? Terima kasih Tuan Azmi Taib. Terima kasih. Okey, bantu saya share video ni. Bantu saya share video ni. Okey. Baik. Sekejap lagi kita ada iklan. Lagi 10 minit insyaAllah. Okey, andam misai. Misai ni kena andam. Bagi cantik-cantik sikit. Yang kedua. Yang ketiga apa dia? Sunat. Sunat mandi sunat ihram. Disunatkan kita mandi sunat ihram. Ustaz, ada ke mandi sunat ihram Ustaz? Saya dulu tak ada pula Ustaz saya ajar mandi sunat ihram. Ya, ada. Ni bukan mazhab saya. Ni memang sunnah Rasulullah. Mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram macam mana caranya? Mandi sunat ihram sama macam kita mandi wajib. Kena ratakan air seluruh badan. Cuma niat dia sahaja berbeza. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Jangan tersalah niat. Sahaja aku mandi sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu memang nak cik pasal. Kalau saya dengar macam tu memang kena ketuk kepala dengan saya. Kalau jemaah saya buat macam tu. Jangan ada rakaat. Ini nak mandi, nak sembahyang kan nak mandi. Okey. Mandi sunat ihram. Hukum dia sunat. Mandi sunat ihram disunatkan kita mandi sunat ihram. Bersihkan badan, bersabun dan sebagainya. Itu mandi sunat ihram. Dan yang keempat, apa dia yang keempat? Sunat-sunat ihram. Ada catat tak sini? Kalau boleh bantu saya komen kat bawah tu, catat apa yang saya beritahu. Yang pertama adalah kerat kuku kaki dan tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, andam misai, mencukur bulu ketiak, bulu ari-ari dan janggut. Itu yang kedua. Yang ketiga, mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memakai pakaian ihram yang berwarna putih, baru dan bersih. Bagi lelaki, pakailah pakaian kain ihram yang putih dan bersih. Bagi yang perempuan, nasihat saya, telekung tu putih tak apa, tetapi pakaian dia tu jangan warna putih. Sebab takut-takut bila kena matahari nampak dalam. Bila nampak dalam, selamat hari raya. Tu bahasa saya. Bila kita nampak dalam, selamat hari raya Aidilfitri. Sebab tu saya nasihat pada jemaah wanita, kalau nak buat umrah atau nak pergi masjid, jangan bawa baju putih lah. Bawa baju warna gelap. Hitam gelap, hijau gelap, biru gelap, merah gelap. Pakai baju gelap-gelap. Telekung, kita pakai telekung warna putih. Tu boleh. Macam tu. Okey. Pakai pakaian ihram. Pakaian ihram warna putih, sunat. Ada orang kata nak pakai warna pink, boleh tak Ustaz pakai warna pink? Boleh. Tapi tak dapat pahala sunat. Sunat dia kena warna putih. Itu sunnah Nabi. Tapi belum pernah lagi lah ada orang pakai kain ihram warna pink. Belum ada lagi. Tu
Satu keajaiban lah kalau berlaku tu, satu pengalaman baru kalau dapat. Baik. Ya Ustaz Huzairi, ya. Situasi begini, anak saya masa tu umur dia 13 tahun, dia kata. Dan buat umrah kali kedua. Okey. 13 tahun. Dah balik dan buat umrah kali kedua. Baik, berniat tanpa syarat. Okey. Belum sempat buat tawaf, dia telah datangi pi'ot. Period keuzuran. Saya panggil pi'ot. Okey. Tapi belum bayar dam lagi umrah pada tahun 2017. Waktu itu dia masih pi'ot sehingga pulang ke Malaysia. Apakah damnya? Adakah dam esar? Baik. Ni panjang nak saya nak huraikan ni. Kalau nak cerita tentang wanita, ni kira wanita yang sudah balik sebab dia sudah datang ke uzuran. Pada tu, waktu tu dia umur 13 tahun. Dan dia buat umrah kali kedua. Bila umrah kali kedua, dia namakan umrah sunat. Dia bukan umrah wajib. Baik. Walaupun dia umrah sunat, dia telah datang pi'ot, dia belum bayar dam lagi pada umrah tahun 2017. Waktu itu dia masih pi'ot sehingga pulang. Apakah dam dia? Adakah dam esar? Baik, dia dikenakan dam esar kerana dia berniat tanpa syarat. Walaupun dia umrah sunat. Walaupun umrah sunat, tetapi dia tidak boleh lepaskan begitu saja. Setiap kali kita nak buat umrah, sama ada umrah wajib maupun sunat, kita sudah berniat ihram. Bila kita dah mula berniat ihram, ke situlah nak tak nak kita terpaksa selesaikan dengan cara tahlul. Kalau tak boleh selesai dengan cara tahlul, datang ke uzuran. Sehingga kita pulang ke Malaysia, ketika itu kita dikenakan dam esar. Sebab apa maksud esar? Dam yang tertahan. Dia dihalang meneruskan umrah. Sebab tu namanya esar. Tak boleh nak teruskan berumrah sebab dia terpaksa balik ke Malaysia. Okey. Jadi dia kena dam. Damnya adalah seekor kambing. Dia kena dam seekor kambing. Kambing tu mestilah disedekahkan. Dia tidak boleh makan walaupun sedikit kambing itu. Okey, tu dam esar. Adakah dia kena ganti? Tu soalan kedua. Adakah kena ganti? Umrah yang tak selesai, dia tak perlu ganti sebab tu umrah sunat. Yang kena ganti kalau umrah tu umrah wajib. Boleh jelas tak saya punya jawapan? Boleh faham tak? Jadi kalau kita ada, katalah kita ada anak perempuan, umur dia 13 tahun dan dia buat umrah kali kedua. Umrah kali pertama, umrah wajib dia dah selesai. Bila nak buat umrah kali kedua, katalah belum selesai tawaf. Baru niat tiba-tiba datang ke uzuran. Jadi adakah dia nak berhenti gitu saja? Tak boleh berhenti gitu saja. Dia kena teruskan juga. Dia kena teruskan umrah, tetapi disebabkan dia buat niat, bukan niat umrah bersyarat, dia umrah biasa, dia tak boleh buat umrah, dia kena stay kat hotel. Stay sampailah balik ke Malaysia, keuzuran dia masih berjalan, tak berhenti. Bila pulang ke Malaysia, dia kena bayar dam. Dam esar namanya. Nanti saya akan terangkan apa maksud esar. Lebih jelas lagi lah nanti akan datang. Esar itu adalah dia tertahan. Bila dia tak boleh buat umrah, tertahan. Jadi dia kena bayar seekor kambing kerana dia tak dapat selesaikan. Dia tak berdosa. Kena faham, dia tak berdosa. Dia cuma dikenakan bayar dam dan dia tak perlu ganti. Dia tak perlu ganti umrah dia. Sebab dia adalah umrah sunat. Okey, boleh faham? Jelas, terima kasih Puan Saudah. Terima kasih. Kalau jelas kena beritahu saya takut saya syok sendiri. Baik tuan-tuan, kita berehat sebentar. Kita bagi laluan kepada iklan, insya-Allah kita bertemu lagi tentang sunat sebelum mengerjakan umrah yang kelima. Okey, kita bagi laluan kepada iklan dahulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafurin Abdul Halim dan saya seorang guru di sekolah menengah. Jadi alhamdulillah, syukur yang teramat sangat kerana Allah SWT telah permudahkan urusan saya dekat bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Sebenarnya seronok ni, rasa seronok sangat ni apabila kita ada ilmu. Bila kata kita ada ilmu, maka segala urusan kita ni akan lebih mudah. Jadi saya berterima kasih kepada Ustaz Sofi yang mana saya dan isteri telah menghadiri kelas Ustaz Sofi ni kuliah bersiri umrah.
sangat-sangat berkesan lah untuk saya. Sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat membantu. Saya mendoakan semoga kelas Ustaz Sofi dapat diteruskan untuk masa-masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Ya, dari Indonesia. Rasa sebab sedih. Dari mata dah tak boleh tahan lah, terharu lah. Terharu, bahagia, gembira. Tak sangka Allah suruh kita pergi ke tanah suci ini dan kita menyahut panggilan Allah SWT sampailah kat sini sekarang. Kalau perasaan kita ada takut, tapi kita janji niat hati kita, niat beribadah ke tanah suci. InsyaAllah Allah akan memudahkan. Dapat cium Kaabah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat menangis, cium Kaabah. Kita banyak-banyak berterima kasih kepada Ustaz Sofi yang telah membimbing kita, menuntun kita datang ke tanah suci. Kita alhamdulillah syukur ucapkan kepada Ustaz Sofi. Buka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Tak dengar. Okey. Test. Percubaan. Okey, clear? Okey, clear. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita teruskan kelas kita. Okey, kita ada soalan daripada, terima kasih Puan Roziana, terima kasih Puan Sauda. Okey, Ustaz Uzairi. Dia tanya, adakah sepanjang tempoh dari tahun 2017 sehingga sekarang ini, anak perempuan ini masih dalam ihram? Ya. Kalau kita pulang ke Malaysia tanpa kita buat dam ihsar, ketika itu kita tak buat tahlul ihsar, ketika itu anak kita terikat dengan ihram umrah. Dia tidak boleh memotong rambut sepanjang hidup dia tu sampai 2017 kan. Dia tak boleh potong kuku. Apa lagi? Apa yang pantang larang? Dalam yang 13 pantang ihram tu semua dia tak boleh buat. Dia tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan, dia tidak boleh macam-macam. Sebab itu tuan-tuan, saya nak beritahu jangan bermain-main dengan umrah ni. Kita bukan nak pergi Korea. Kita nak buat ibadah. Dalam banyak-banyak amal ibadah yang Allah bagi pada kita ni, mana ada ibadah yang hukuman dia dam sampai kena bayar. Kalau kita salah buat, sama ada kita sengaja ataupun tak sengaja, sehingga kan damnya menyebabkan kita boleh mendapat anak luar nikah. Kita pernah jumpa satu kes, akak ni dia pernah tersilap buat umrah masa zaman di Bujang dahulu. Ketika tu dia tengah tawaf, dia tak tahu yang pegang Kaabah tak boleh. Jadi masa dia tengah tawaf tu dia pegang Kaabah. Dia pegang Kaabah, habis pegang Kaabah tu dia sambung tawaf. Sebenarnya bila dia pegang Kaabah, tawaf dia tu batal. Tu yang pertama. Yang kedua, Kaabah tu ada minyak wangi. Jadi badan dia dah kena minyak wangi. Tu yang kedua. Jadi dia tak tahu, dia ingat boleh pegang Kaabah semasa tawaf. Sebenarnya tak boleh. Nanti dalam bab tawaf saya akan terangkan apa yang boleh, apa yang tak boleh ketika tawaf. Jadi bila dia pulang ke Malaysia, dia tak tahu dia dalam ihram. Umrah dia tu tak sah. Dia sangka dia sah. Itu yang kita takut. Kita takut, kita sangka kita punya umrah sah. Itu kita paling takut. Sebab itu perlunya guru. Ingat, tengok si balik siri yang pertama saya beritahu. Guru, rujukan kita tu perlu kena ada setiap masa. Macam kita, macam saya, setiap kali rukun saya akan buat postmortem.
Lepas niat saya akan buat postmortem. Selepas tawaf saya akan buat postmortem. Saya akan tanya, ada siapa ada masalah dengan tawaf? Kalau tak ada masalah dengan tawaf, jom kita terus pergi buat sa'i. Nanti lepas sa'i saya akan buat postmortem. Lepas tahlul kita akan buat postmortem. Itu perlunya rujukan yang betul, yang sentiasa pantau kita punya ibadah. Jangan sampai ke Malaysia baru tanya, baru tahu, dah tak guna. Menyesal dah tak guna. Jadi akak ni ceritanya bila dia balik ke Malaysia, tahun demi tahun makin lama dia berkahwin. Dia berkahwin dan dia punya anak 3 orang. Dia berkahwin dalam keadaan ihram umrah, sebenarnya ihram perkahwinan dia tak sah. Perkahwinan dia tak sah. Sebab pantang larang ihram salah satunya adalah dia tidak boleh menikah. Dia tidak boleh menjadi pengantin lelaki, tak boleh jadi pengantin perempuan. Dia tidak boleh jadi wali kepada anak-anak dia. Kalau ada masalah umrah tak selesai. Kalau kita dalam keadaan terikat dengan ihram. Jadi bila perkahwinan tak sah, macam mana status anak dia? Dia ada 3 orang anak lelaki masa tu. Adakah sah taraf anak dia? Dari segi undang-undang Malaysia mungkin dah keluar sijil dan sebagainya. Tetapi dari segi hukum Allah kita tak tahu. Wallahu alam. Jadi apa yang akak tu buat? Saya kata akak kena fasahkan perkahwinan akak. Sebab perkahwinan akak hari tu tak sah. Kalau betul akak tengah buat umrah pegang Kaabah masa tu, sebenarnya perkahwinan akak tak sah, akak kena fasah dan akak kena nikah balik semula. Kan jadi masalah. Apa salah dia? Salah dia pegang Kaabah aje. Kecil kita tengok salah dia. Itulah umrah. Jangan main-main. Sebab tu kita kata belajar. Kena sentiasa ada ilmu, kena ada guru. Sebab tu saya kata yang hari tu, rujukan penting. Sebab walaupun kita ada ilmu, kalau tak ada yang pantau kita punya ibadah, siapa nak pantau? Kita bayar mahal-mahal, tapi kita tak ada orang, tak ada servis yang boleh pantau ibadah kita. Rugi. Rugi. Okey, Ustaz, boleh Ustaz Terima kasih Tuan Razak. Bantu saya share video ni. Kita nak teruskan sunat-sunat sebelum mengerjakan umrah. Okey. Tadi yang keempat, pakai pakaian ihram yang warna putih, baru dan bersih. Yang kelima, berwuduk. Tu sunat. Berwuduk. Ni ceritanya sebelum niat lagi. Yang kelima berwuduk. Ni belum niat lagi. Belum niat lagi. Sebelum berumrah. Berwuduk. Ambil wuduk kita siap-siap. Walaupun kita dekat Malaysia, katalah kita nak gerak buat umrah. Umrah yang pertama, masuk Mekah dahulu. Berwuduklah dekat rumah. Tu sunat. Batal-batal lah. Tak boleh nak buat apa. Kalau batal lah. Tengah berjalan kan. Dan perjalanan terbatal. Tak apa. Yang penting nak ceritanya, dia sunat kita ambil wuduk sebelum nak buat umrah. Yang keenam. Okey, yang keenam adalah solat sunat ihram. 2 rakaat. Solat sunat ihram. Sunat ihram dibuat selepas kita pakai kain ihram. Apakah ciri-ciri orang pakai kain ihram? Dia mestilah pakai kain bawah dan atas. Kenapa saya nak cakap macam tu? Sebab kita pernah tengok orang sembahyang sunat ihram, dia bawah pakai kain ihram, atas pakai baju t-shirt. Itu namanya sembahyang sunat t-shirt. Bukan sembahyang sunat ihram. Ada orang pakai baju pagoda. Kita tegur, bang, abang sembahyang apa tadi? Saya sembahyang sunat ihram. Dia kata kenapa abang pakai baju pagoda? Biarlah, saya memang macam ini, biasa. Saya tahu Ustaz, saya dah pernah pergi 4-5 kali umrah, memang macam ini boleh sembahyang. Siapa yang ajar dia? Itu kadang-kadang masalah. Sebab tu dalam program ni namanya nak baiki. Ada orang dah pernah pergi umrah tapi kita tak tahu sama ada kita betul tak betul buat umrah sebelum ni. Kalau dah namanya saya sembahyang sunat ihram, pakaian ihram tu kenalah komplit. Atas pakai kain ihram, bawah pakai kain ihram. Ni yang atas pakai baju pagoda, tu namanya sembahyang sunat pagoda. Mana boleh jadi nama ihram? Itu yang kesilapan kita lihat. Jemaah-jemaah sebelum ni dia buat. Wassalam Tuan Azami. Wassalam Murabi Ustaz, penyampaian kuliah ilmu malam ni mantap, jelas. Terima kasih. Okey. Ni kita nak jelaskan ni, sembahyang sunat ihram. Kita bukan sekadar nak beritahu je kena sembahyang sunat, tapi apakah pakaian? Apakah ciri-ciri orang yang sembahyang sunat ihram ni? Dia mestilah kena pakaian ihram yang lengkap, yang sempurna. Barulah dia boleh solat sunat ihram. Kalau tak lengkap solat sempurna, jangan solat ihram. Ingat. Jadi macam mana nak niat? Niat dia solat sunat ihram, niat dia sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat biasa. Sebab tu kena faham. Ada jemaah juga tanya, Ustaz,
Kalau kita kat Mekah, kita nak sembahyang sunat ihram dekat hotel ke atau dekat tempat mikot, tempat kita berniat. Mana-mana boleh, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan rasa selesa buat dekat tempat mikot, buatlah tempat mikot. Nak buat dekat hotel pun boleh, tak ada masalah. Boleh kita buat solat sunat ihram. Katalah kita daripada Malaysia, dekat airport, dekat KLA kita nak sembahyang sunat ihram, dah pakaikan ihram, kemudian kita pakai sembahyang sunat ihram pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, apa dia yang ketujuh? Okey. Okey, bantu saya share video ni. Bantu saya share video ni. Sekejap Okey, bantu saya share video ni, tekan button love. Terima kasih kepada yang bertanya. Terima kasih. Ada apa-apa soalan, insyaAllah. Ustaz Uzairi tadi jelas tak? Tadi yang saya beritahu. Soalan tu, terjawab tak soalannya? Terima kasih yang tekan button love. Saya doakan mudah-mudahan Allah rahmati kita hari ini yang belajar. Terima kasih banyak-banyak. Okey, seterusnya. Yang ke-8. Yang ke-7. Minta maaf. Yang ke-7. Solat sunat-sunat sebelum mengerjakan umrah. Yang ke-7 adalah solat sunat musafir. Bagi kita yang musafir, nak buat umrah daripada Malaysia ataupun kita nak pergi umrah pergi ke Mekah melalui daripada Madinah, kita disunatkan untuk solat sunat musafir 2 rakaat. Saja aku solat sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan, saya nak beritahu. Sebelum tu saya nak beritahu, perkara-perkara sunat ni ada perkara benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Contoh, kadang-kadang nak ngandam misai, perempuan tak boleh nak ngandam misai. Mana ada jambang perempuan, kan? Ada benda yang tak boleh buat, ada benda yang boleh buat. Tapi kalau ada perkara yang kita boleh buat, ada poin-poin yang kita boleh buat, usahakan untuk buat. Kalau memang dah tak boleh buat apa. Contoh, banyaklah kebanyakan wanita. Kadang wanita ni dia keuzuran, dia tak boleh nak buat. So, dia tak boleh lah nak buat solat sunat musafir. Dia tak boleh nak ngandam misai. Apa benda? Kadang-kadang kuku kita dah potong siap-siap, takkan nak potong lagi. Botak kita punya jari nanti. Jadi, ada benda kita boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Cuma, maksimumkan. Kalau boleh, buat apa yang perkara-perkara sunat yang dianjurkan kepada kita. Terima kasih Ustaz Huzairi, jelas dan faham. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Solat sunat musafir 2 rakaat tu yang ke-7. Disunatkan kita solat sunat musafir. Kalau ada masa dan ada kelampangan, ada peluang untuk solat sunat musafir, solatlah solat sunat musafir. Kalau kita daripada Malaysia, buat dekat rumah. Buat kat rumah solat sunat musafir. Ada orang dia nak buat dekat airport, terpulang. Kalau ada masa boleh buat kat airport, buat kat airport. Itu kalau kita daripada Malaysia. Kalau kita daripada Madinah, boleh buat dekat hotel. Ada orang nak buat dekat Bir Ali, itu terpulang. Ikut keselesaan kat mana. Yang ke-8, sunat sebelum mengerjakan umrah adalah banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Okey, kita masa dah tak banyak. Okey. Banyakkan istighfar, mohon pada ampun pada Allah. Supaya alhamdulillah. Supaya perjalanan kita dipermudahkan. Doa banyak-banyak supaya Allah mudahkan urusan. Tapi kenapa kadang-kadang doa kita tersangkut? Sebab kita ada dosa yang belum diampunkan. Sebab itu disunatkan kita istighfar, barulah kita minta macam-macam. Minta Allah mudahkan urusan kita, minta Allah bagi kita kesihatan yang baik dan sebagainya. Sebab itu disunatkan kita istighfar, minta ampun pada Allah. Sebab salah satu mustajab doa bila mana kita perlu banyakkan istighfar. Kerana istighfar, doa kita sampai di langit. Kadang-kadang doa kita ni terhijab, terdinding, tertutup disebabkan dosa. Jadi cara kita nak sucikan dosa kita, nak sucikan jiwa kita, diri kita ada dengan cara istighfar. Bila kita istighfar, bersihlah diri kita daripada dosa, mudahlah doa kita nak sampai ke atas. Mudahlah yang Allah nak mabulkan apa yang kita minta. Banyakkanlah istighfar. Yang ke-8. Yang ke-9, banyakkanlah berselawat kepada Nabi SAW. Perbanyakkan selawat. Janganlah duk sibuk cerita pasal sawit. Kadang-kadang ada jemaah ni, dekat dalam bas nak buat umrah, dia cerita pasal sawit lagi.
Aku dengar sawit tengah naik harga sekarang ni Oh sabar dulu. Ini kat Mekah. Nak cerita bab sawit ke getah, pasal harga minyak naik ke turun, itu cerita nanti kat bilik ke kat balik Malaysia boleh bercerita. Ini nak buat umrah ni, kita kena persiapkan diri kita. Kena standby, berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Banyakkan selawat, mudah-mudahan mudahlah urusan kita nanti kat sana. 9. Yang ke-10, bayarlah hutang sebelum nak pergi umrah. Bayarlah hutang. Sebab syarat nak pergi umrah ni, dia dah tak boleh ada hutang. Dia ada hutang, dia kena wajib selesaikan hutang dulu. Dia kena selesaikan hutang. Tapi ada orang tanya, Ustaz, saya ni tak wajib pergi umrah Ustaz. Apa pasal pula kau tak wajib? Duit banyak. Yelah, saya hutang banyak Ustaz. Saya hutang dengan rumah pun 30 tahun. Wah, sedap. Senang kerja kau. Tak, dengar sini. Bab hutang, dia ada dua. Yang pertama, hutang yang berjadual. Kalau hutang berjadual, tak apa. Kalau kita bayar berjadual dekat bank, kita ada personal loan, kita ada loan kereta, kita ada rumah, loan rumah. Kita bayar cantik bulan-bulan. Lepas tu kita ada lebihan sikit duit simpanan kita. Nak buat pergi umrah. Itu tak ada masalah. Itu boleh. Tapi kalau kita ada hutang dengan manusia, dengan kawan-kawan kita, yang mana duit tu lebih perlu, kawan-kawan kita lagi perlu berbanding kita nak pergi umrah. Wajib kita kena selesaikan dahulu. Tapi kalau dia tak perlu, kita kena beritahu kawan kita. Beritahu dia, Mat, aku ni ada hutang dengan kau banyak ni. Tapi aku teringin nak pergi umrah. Boleh tak duit kau ni, aku nak pergi umrah dulu. Aku nak doa banyak-banyak, insyaAllah balik nanti ada rezeki aku bayar balikkan kau. Kalau kawan kita redha, okey, tak ada masalah. Dihalalkan. Kalau tak, jangan pergi. Nanti jadi masalah nanti kita kat sana. Jadi masalah. Sebab tu, selesaikan hutang yang dituntut. Kalau ada masalah, jangan ada hutang yang ramai orang minta, takut-takut nanti umrah kita jadi rosak, nanti adalah benda yang tak kena kat sana, sikit-sikit. Tu tak kena, ni tak kena, buat umrah tiba silap, lepas tu tiba-tiba lah sesat, tiba-tiba lah macam-macam lah. Itu ada hubungan kita dengan manusia dekat kampung tak selesai lah tu, bab duit. Hati-hati. Hutang, sertakan hutang yang tidak secara perseorangan. Okey. Dan yang terakhir sekali, ni yang terakhir sekali, sunat-sunat mengerjakan umrah yang terakhir sekali adalah sedekah. Banyakkan sedekah. Sebelum buat umrah, sedekah dulu. Kan? On the way nak buat umrah tu, sedekah. Boleh sedekah. Tengah jalan nak buat umrah, nampak ada orang susah, bagi sedekah. Ataupun beli air mineral, ataupun beli roti, belanja kawan-kawan jemaah dalam bas. Belanjalah, sedekah juga. Bagi. Banyak tuan-tuan, kalau siapa yang ikut saya, dia orang tahulah cara kita macam mana. Grup-grup saya ni, memang bila kita ajar suruh banyak sedekah, dia orang akan banyak sedekah. Dia beli roti, dikasih kawan-kawan grup-grup kita dalam bas. Kadang-kadang dia orang beli satu karton pisang. Pisang kat sana besar-besar. Besar-besar pisang kat sana. Jadi bagi seorang-seorang pisang. Kadang beli air mineral, air kotak. Dia orang suka. Dia orang suka macam tu. Dia orang suka macam tu. Dia orang suka bagi. Sebab kelebihan orang sedekah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita, Allah lipat gandakan lagi kita punya rezeki kita bila kita banyakkan sedekah. Sebab tu, perbanyakkanlah kita sedekah. Terutamanya, kalau kita buat amalan sedekah dekat Mekah, tuan-tuan, kita ada satu program dalam Umrah Sinar, kita ada satu program namanya Program Sabil. Program Sabil ni adalah program sedekah. Kita ajar mereka, jemaah-jemaah saya, macam mana cara sedekah yang betul dekat Mekah. Macam mana cara, tuan-tuan boleh ada dalam YouTube Umrah Sinar ataupun anda boleh tengok dalam YouTube Sofi Kamruddin, saya ada tunjuk macam mana kita sedekah. Saya rasa ada lagi. Kalau tengok, nanti insyaAllah akan datang saya akan tunjukkan video macam mana kita buat. Kita sedekah tu macam kita bagi. Kita beli kurma harga RM10 dan kurma tu kita bagi by hand. Orang lalu lalang pergi masjid kita kasih. Kita bagi waktu bila? Kita bagi waktu hari Jumaat depan Masjidil Haram. Dekat luar masjid tu. Hari Jumaat depan Masjidil Haram. Bayangkan kita kasih orang makan hari Jumaat, pahala dah besar. Dekat Masjidil Haram, dekat Tanah Haram. Besar pahala. Itu aktiviti yang paling core lah. Paling orang jemaah saya paling suka aktiviti tu. Bagi. Dan yang peliknya, bila kita buat program sedekah, duit mereka ni makin banyak. Diorang sedekah. Bila sedekah. Kurma habis, dia orang beli lagi. Kurma habis, dia orang beli. Kadang-kadang dia tak beli kurma, dia beli air mineral, dia sedekah roti john, dia sedekah pisang. Tapi saya tengok balik tetap bawa berbeg-beg.
Mana menunjukkan sebenarnya rezeki Allah bagi tu banyak. Terima kasih. Ya, Ustaz Uzairi, satu lagi. Buat wasiat sebelum pergi umrah. Ada tambahan. Sunat-sunat. Kalau ada masa lagi ni, insyaAllah ada masa lagi sikit. Ada tambahan lagi satu. Terima kasih Ustaz Uzairi. Ada tambahan lagi satu tentang wasiat. Sebelum pergi umrah, buatlah wasiat. Buat wasiat untuk keluarga kita. Kita tak tahu sama ada kita yang pergi atau keluarga kita pergi. Kita ada juga dengan satu kes jemaah pergi umrah, last kali dia meninggal kat sana. Ada juga satu kes jemaah ni dia pergi umrah, balik bini dia pula yang meninggal kat kampung. Ada juga dengan macam tu. Jadi buat wasiat sebelum kita nak musafir ni. Kita tak tahu Allah bagi kita peluang tak berjumpa balik dengan keluarga kita. Takut-takut tak sempat jumpa, bergaduh ganti. Bergaduh dengan keluarga dan sebagainya. Dengan adik-beradik dan sebagainya. Jadi buat wasiat siap-siap. Jangan dirahsia-rahsiakan. Panggil anak-anak sebelum nak pergi umrah ni, besok nak pergi umrah, beritahu. Kumpul ramai cakap, Abah dah buat wasiat. Kalau apa-apa berlaku pada Abah, apa-apa berlaku pada korang semua, inilah kertasnya, inilah buktinya, buat sign dan sebagainya. Buatlah perundangan dan sebagainya. Buat wasiat. Nanti insyaAllah, mungkin ada beberapa slot lah saya nak ajak kawan saya, sahabat saya ni Sahalun, nak cerita tentang wasiat sedikit dalam kita punya program nak baiki umrah ni, supaya anda lebih jelas. Kita ada sahabat kita daripada Sahalun yang pakar bab wasiat, dan kita tengok apa pandangan dia bagi jemaah yang nak pergi jauh-jauh ni, musafir ni, perlu tak buat wasiat dan apa yang perlu dibuatkan satu-satu. InsyaAllah tu akan datang, nanti kita akan buat slot khas tentang wasiat sebelum mengerjakan umrah. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, kita bagi laluan dahulu kepada iklan dan kita akan bertemu lagi dalam rumusan yang terakhir sebelum kita nak tamatkan kelas kita pada sesi kali ini. Kita bagi laluan pada iklan. Terima kasih. Nama saya Hamdan bin Hashim, berasal daripada Muar, Johor. Ini adalah pertama kali saya dalam sejarah hidup saya membuat umrah bersama Sinar Ejen Trinar Umrah. Saya rasa amat selesa lah dengan perkhidmatan apa yang Umar Sinar sediakan perkhidmatannya, dari segi pengangkutan, dari segi tempat penginapan hotel, serta dari segi layanan makan semua. Saya rasa memang saya cukup selesa apa yang dah Sinar sediakan. Saya rasa satu bersyukur kerana dapat jejakkan di bumi Mekah ni pada hidup saya. Allah telah panjangkan hidup saya, melangkah saya kemari. Saya amat bersyukur dapat meluahkan perasaan hati saya di sini. Yang jiwa saya menjadi tenang. Dan saya minta lah, moga Allah memudahkan urusan hidup saya dan keluarga saya. Itu hendak saya. Ialah sebagai seorang insan manusia memang biasa ada buat dosa. Jadi ini adalah satu tempat bagi saya memohon pada Allah, minta keampunan Allah. Di tempat Masjidil Haram, kebesaran ialah kebesaran Masjidil Haram ni, dari segi Kaabah ni tempat wujudnya rumah Allah ni, tempat kiblat utama kita. Di sinilah dapat kita berkat doa kita, harap dapat dimakbulkan. Itu yang harapan saya. La syarika lah. Harapanku hanya satu. Okay, Assalamualaikum. Saya Puan Nur Aisyah binti Ibrahim, berasal daripada Muar Johor lah, Bakri je. So topik hari ini adalah berkenaan dengan tawaf wada lah, tawaf selamat tinggal. So sangat-sangat baguslah topik hari ini, sebab kalau tak datang hari ini, saya pun tak tahu apa yang perlu, apa yang boleh yang kita buat sebelum dan selepas tawaf lah. So untuk pergi umrah, ilmu tu terutama macam semua penting, tapi tawaf wada ni pun penting lah, perlu ada ilmu untuk kita pastikan kita balik tu dengan sempurna lah selepas buat umrah.
Sekarang ni saya join khusus ni under Umrah Sinar. Yang sebelum ni saya tak pernah join mana-mana package umrah. Tapi dengan Umrah Sinar ni saya rasa dia memang tip-top. Banyak penerangan dan mutawatirnya sangat, orang kata betul-betul memberi penjelasan dan menjawab soalan apa yang kita tak tahu. Jadi saya sarankan orang di luar sana yang mana berniat untuk membuatkan umrah, di mana umrah tu merupakan satu cita-cita untuk setiap orang Muslim, perlu belajar terlebih dahulu, faham, baru kita boleh register. So sangat penting lah, jangan pergi tanpa ilmu, susah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sudah jam menunjukkan 10.25. Okey, kita pun ada beberapa masa lagi, insya-Allah, untuk rumusan yang terakhir. Tadi kita cerita tentang yang terakhir, perkara sunat mengerjakan umrah adalah wasiat. Tuan-tuan, apa istimewa dalam pergi nak baik umrah? InsyaAllah dalam bab-bab ni kita akan invite beberapa lagi sahabat-sahabat saya yang kita akan minta mereka terangkan tentang apa yang jemaah perlu buat sebelum pergi umrah. Yang pertama, kita insyaAllah bab wasiat tadi tu, terima kasih Ustaz Uzairi yang bagi idea. Sebab memandangkan kita ada kawan namanya Sahlun, dan dia merupakan pegang syariah juga, yang pakar dalam bab wasiat, pasal harta waris dan sebagainya. Kita akan invite dia, kita akan tanya dia bagaimana cara nak buat wasiat bagi orang yang nak mengerjakan umrah. Mungkin dekat situ kita akan dapat idea dan dapat ilmu baru. Dan juga insyaAllah saya juga nak invite satu lagi sahabat saya yang juga dia adalah doktor. Dari segi perubatan, kita akan buat macam one to one, berborak dengan dia, sembang-sembang, tanya tentang apakah perubatan ataupun ubat-ubat yang perlu jemaah bawa. Sebab kita banyak jemaah yang warga tua yang pergi ke sana. Warga muda ni kurang sikit nak pergi umrah. Bukan tak ada, kurang. Kurang sikit. Dia belum excited macam orang yang dah berumur ni. Jadi bila orang yang berumur pergi umrah ni, dia ada banyak penyakit. Dan di banyak ubat yang perlu dibawa, macam-macam, ubat 3 serangkai lah, ubat demam, ubat batuk, gout dan semacam-macam lah dibawa. Jadi kita akan invite satu doktor untuk bersama-sama dengan kita dalam siri yang lain lah, bukan hari ni, siri yang akan datang, insyaAllah saya akan maklumkan pada siri yang akan datang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita ada lagi masa sedikit lagi, dan siapa ada soalan? Kita bagi peluang kepada anda. Kalau siapa nak tanya, boleh tanya? Sebelum kita nak pergi tajuk yang baru. Siapa ada persoalan? InsyaAllah Ustaz, nanti kita buat program bengkel umrah intensif. Ya. Ustaz Uzairi. Kita insyaAllah tahun depan kita bergabung dengan Ustaz Uzairi ni. Kita bersama-sama kita menyantun jemaah. Tuan-tuan, kita pergi umrah ni, kita bukan plan kita semata-mata dapat bawa jemaah pergi umrah. Itu bukan target kita sebenarnya. Target saya adalah kita nak jemaah pergi umrah dengan keadaan mereka bersiap sedia dengan ilmu yang cukup. Bukan setakat ilmu saja, tapi kena cukup. Betul. Sebab saya percaya umrah itu akan menjadi sempurna bila kita ada ilmu yang sempurna. Itu kepercayaan saya. Dan juga dia ada orang yang pimpin dia. Orang yang pimpin mestilah orang yang sama, orang yang sama yang mengajar dan juga yang memimpin. Sebab kadang-kadang kita pening kepala, yang mengajar orang lain, yang memimpin pergi sana orang lain. Itu kadang-kadang jemaah jadi pening kepala. Okey, tuan-tuan, kita buat rumusan. Rasa tak ada soalan, kita buat rumusan. Alhamdulillah, tadi kita dah terangkan tentang sunat-sunat sebelum mengerjakan umrah. Yang pertama, kerat kuku. Okey, kerat kuku dan kaki dan tangan. Yang kedua, mengandam misai, mencukur bulu ketiak, bulu ari-ari dan janggut. Yang ketiga, mandi sunat ihram. Jangan lupa kita mandi sunat ihram. Yang keempat, memakai pakaian ihram yang berwarna putih, baru dan bersih. Itu bagi lelaki, bagi perempuan digalakkan memakai pakaian berwarna gelap. Telekung je warna putih tak apa. Telekung nak pakai warna biru, hijau, kuning, purple, terpulang lah, boleh. Tapi bagi pakaian, lelaki perempuan, pakailah pakaian gelap-gelap.
Yang kelima, mestilah dalam keadaan kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil, iaitu kita kena berwuduk. Yang keenam, solat sunat ihram 2 rakaat. Kena ingat, solat sunat ihram kena pakai pakaian ihram, jangan separuh ihram. Atas pakai baju pagoda, bawah pakai kain ihram. Jangan buat perangai macam tu. Kena lengkap, pakaian lengkap sempurna, barulah solat sunat ihram. Yang ketujuh, solat sunat musafir. Kalau ada kemampuan, ada kesempatan, ada peluang, solatlah sunat-sunat musafir 2 rakaat. Kemudian sebelum buat umrah, banyakkanlah istighfar, mohon ampun pada Allah supaya mudah-mudahan lepas tu kita nak minta apa-apa saja Allah terima. Kita nak minta kekayaan, minta kesihatan, rezeki, kemudahan perjalanan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah terima. Yang kesembilan, banyakkan kita selawat kepada Rasulullah sebab kita datang ke tempat kelahiran Rasulullah. Kita pijak di mana tempat pijaknya Rasulullah pada satu masa dahulu. Jadi banyakkan selawat, mudah-mudahan Allah Rasulullah nampak kita ke akhirat nanti, Rasulullah beri kita syafaat. Ada cerita tentang selawat tu nanti. Biasa saya cerita bab selawat ni semasa bab tawaf. Tawaf nanti saya akan cerita. Ada satu kisah menarik nanti. Yang ke-10, jangan lupa bayar hutang. Hutang yang berjadual tak ada masalah. Yang kalau ada hutang berjadual dan dalam masa yang sama kita ada baki hutang lebihan, kita ada duit simpanan lebihan, kita boleh pergi umrah dengan duit lebihan tu. Tapi kalau kita ada hutang manusia dan hutang tu segera perlu dilunaskan dalam keadaan segera, kita kena utamakan hutang kawan daripada pergi umrah. Itu jatuh hukum tak wajib lagi kita pergi umrah. Belum wajib kalau kita ada hutang daripada kawan-kawan lain. Dan yang ke-11 adalah banyakkanlah kita bersedekah sebelum kita buat umrah. Perbanyakkan sedekah, jumpa siapa-siapa kita sedekah. Bukan dengan orang susah saja, tapi kita sedekah juga kepada kawan-kawan kita, grup-grup kita. Sebab tu saya pesan selalu kepada jemaah, dalam grup jangan sombong, jangan berpuak-puak, jangan buat hal sendiri. Sebab dalam bas tu lah, tak ada siapa kita kat sana tuan-tuan. Dalam grup kita tu nanti, dialah mak kita, dialah bapak kita, dialah kakak kita, dialah abang kita. Dialah yang kalau kita sakit, diorang itulah yang akan bantu kita dulu. Sebab tu jangan sombong, jangan tak bertegur, jangan berpuak-puak, bertegur-tegurlah. Belanjalah, belanja kawan-kawan kat situ, bagilah makan. Dan yang terakhir sekali, yang ke-12, jangan lupa buat wasiat sebelum kita pergi umrah. Sediakan wasiat, kita tinggalkan anak bini kita di rumah. Kita tak tahu apa berlaku pada diri kita dan kita tak tahu apa yang berlaku kepada keluarga kita kat rumah. Sebab itu, jangan lupa tinggalkan wasiat. InsyaAllah akan datang saya akan ceritakan anda. Kita akan bawakan satu orang sahabat saya untuk cerita tentang apakah wasiat yang perlu bakal jemaah lakukan. Baik, Alhamdulillah. Itulah ke-12 sunat-sunat sebelum kita mengerjakan umrah. Dan sebelum kita nak akhiri kelas kita pada malam ini, saya nak ingatkan lagi sekali tentang program ibadah korban kita di Mekah. Bagi anda yang berminat nak buat ibadah korban di Mekah, 1 ekor kambing RM500. Tuan-tuan, guru saya selalu sebut, orang mampu beli kereta, orang tak mampu buat ibadah korban. Nampak sangat macam korban tu lebih mahal daripada kereta. Kita malu. Kita mampu bayar kereta bulan-bulan beratus tapi tak mampu nak simpan duit berbulan-bulan untuk beli kambing seekor. Kita mampu beli rumah, beli tanah, bayar bulan-bulan, sanggup buat loan berjuta-juta tetapi kita tak mampu buat ibadah korban yang hanya berapa ratus saja. Tuan-tuan, dalam ibadah kita jangan berkira sebab kita buat ibadah ni kita tahu siapa yang akan bagi balik. Allah yang bagi balik pada kita dan kita percaya yang Allah akan pulangkan balik apa yang kita bagi. More you give, more you back. Apa yang kita bagi, kita akan dapat balik. Apatah lagi kita buat ibadah di tanah Mekah. Ibadah korban di tanah Mekah 100,000 kali ganda. Kalau tuan-tuan tak grab peluang ni, kita rugi. Kita tak tahu tahun depan umur kita masih ada lagi. Kita tak tahu tahun ini mungkin inilah peluang kita yang terakhir untuk kita buat ibadah korban. Maka jomlah, marilah kita berkorban. RM500 seekor kambing. Anda boleh hubungi saya, komen di bawah ataupun boleh hubungi saya di talian 010-780-2644. Terima kasih banyak-banyak. Sekian saja daripada saya. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Terima kasih. Bantu saya share video ni. Jangan lupa hari Khamis ni kita bersiaran lagi secara langsung dalam tajuk yang terbaru iaitu Rukun Umrah dan Wajib Umrah. Sekian saja. Saya Saufiq Kamaluddin, founder Umrah Sinar, menyinari perjalanan umrah anda. Saya halalkan ilmu pada hari ini dan doakan saya sihat dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Bye-bye.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua